Keluarga Malaysia makmur, keluarga Malaysia makmur sejahtera, inilah kemakmuran kita, kesejahteraan kita berlaga awal-awal masa-masa nak bercakap. Tapi itulah penantian kita selama beberapa hari terjawab hari ini mengenai pembentangan bajet selama 2 jam, pukul 4 sampai pukul 6 lebih kurang. Jadi Wan Sharina, apa Wan Sharina dapat? Apa wanita dapat sebenarnya dalam bajet hari ini? Okey, tentu saja saya kira pemerkasaan terhadap penglibatan wanita dalam kumpulan pembuat dasar sekali lagi menjadi antara intipati bajet. Kita dah dengar banyak kali sebenarnya, dan ini hasrat kerajaan, bersilih kerajaan untuk menjadikan ia realiti, dan mungkin kita boleh mengharapkan kali ini ada sedikit peningkatan dan sebagainya. Dan saya suka juga perkara-perkara yang mungkin melibatkan golongan suri rumah kita, mereka yang digalakkan untuk kembali semula ke alam pekerjaan selepas meninggalkan bidang pekerjaan mereka, mungkin atas sebab-sebab tertentu. Jadi ini pun mungkin membuka ruang juga untuk para wanita kita kembali aktif dan mewarnai kehendak pasaran dengan kepelbagaian kemahiran yang mereka ada, yang mungkin selama ini terpaksa diredamkan. Itu antaranya lah, Syahmi, yang boleh memberikan sedikit gambaran kepada apa yang wanita mungkin boleh dapat daripada bajet 2022. Jadi jelas untuk bajet 2022 ini bajet gender jelas ketara, kerana sebelum ini juga dah ada disebut tentang apa yang golongan wanita dapat, tapi ia dilihat secara runcit-runcit. Namun hari ini ia mendapat perhatian sendiri di Dewan Rakyat bila mana Menteri Keuangan tadi bila mana mengumumkan perkara ini mendapat sambutan, dan saya yakin Wan Sharina sendiri teruja untuk mendengar apa yang lebih lanjut tentang bajet untuk wanita. Dan apapun, jelas sekali bajet keluarga Malaysia makmur sejahtera ini antara bajet yang terbesar kalau kita menganggapkan tahun bajet 2021 yang terbesar, tapi kali ini lagi besar dengan jumlah peruntukan 332.1 bilion ringgit. Jadi ini meningkat lebih kurang 9.6 bilion ringgit daripada bajet 2021. Namun begitu, saya juga sebenarnya dari segi pandangan pribadi saya mengharapkan banyak lagi pengumuman, khususnya tentang pembangunan IKS itu sendiri, kerana banyak juga IKS yang terjejas teruk, ada yang dah pun bankrupt, ada yang dah gulung tikar. Jadi secara spesifiknya ada disebutkan apakah agaknya usaha-usaha untuk memajukan lagi, untuk mengembalikan IKS. Tapi itulah, dia belum lagi mencapai. Mungkin selepas ini ada lagi penjelasan kerana kita selalunya dalam bajet ini ada lagi yang akan diumumkan bila mana pihak kementerian sendiri akan tampil memberikan penjelasan, dan baru itulah kita nampak di mana duduk letaknya bajet untuk IKS misalnya, bajet untuk Kementerian Pelancongan, dan apa yang pasti bajet Kementerian Kesihatan dan bajet Kementerian Pendidikan itu antara dua kementerian yang mendapat perhatian dalam pembentangan bajet kali ini seperti yang dijangka, Wan Sharina. Ya. Kalau kita dengar dalam pembentangan bajet tadi pun banyak nama yang disebut, Syahmi, banyak golongan yang saya kira akan ada wakil mereka yang mendapat insentif ataupun mendapat lebihan daripada bajet ini, kalaupun bukan keseluruhan golongan itu. Jadi ini adakah perkara yang bagus? Maksudnya ia sampai ke banyak kumpulan. Maksudnya kalau kita gambarkan dengan warna, banyak warna yang disentuh, tapi tona-tona dalam warna itu adakah semuanya sekali terangkum, ataupun kita hanya melihat nama-namanya sahaja, merah-merah saja, tak nampak merah muda macam mana, merah tua macam mana, maroon macam mana, pink macam mana. Dan saya sebut pink sebab baju Menteri Kewangan tadi pink kan, sebab tu saya pun pakai pink juga, ala pink lah malam ni, Syahmi. Okey, jadi untuk bajet 2022 ini juga kita mengharapkan dari segi pelaksanaan itu nanti akan mencapai sasarannya, kerana kita bimbang juga seperti mana bajet 2021 dah perlu dirancangkan, tapi disebabkan MCO menyebabkan pelaksanaannya itu mungkin terganggu. Semana kalau kita perhatikan analogi seperti mana kita bawa kereta, dah ada fasilitasnya, dah ada kemudahannya, kita dah tekan minyak laju, tiba-tiba kita tekan brake disebabkan berlakunya MCO. Jadi bagaimana agaknya kesinambungan itu dapat dijelaskan, dan kita yakin plan di bawah bajet 2022 ini, di bawah keterangkuman plan pembangunan, plan pemulihan negara, kemudian kita baru saja mendengar pembentangan RMK12, jadi ia sebagai satu, orang kata, menyokong each other lah. Jadi Wan Sharina, kita dah 4 minit mengambil masa untuk mukadimah analisis bajet. Jadi apa kata, kita mula memperkenalkan barisan panelis kita untuk sama-sama, mungkin ada yang nak menambah ataupun ada rasa yang tak puas hati dalam bajet tadi. Jadi kita mula perkenalkan barisan panelis kita untuk malam ini. Yang pertamanya, kita mengalu-alukan jauh di Kelantan, Profesor Madya Dr. Wan Ahmad Amirzan
Wan Ismail yang merupakan pengarah Institut Pendidikan dan Pengurusan Kemiskinan INSPEC Universiti Malaysia Kelantan. Dr. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik. Terima kasih Suhaimi, terima kasih Wan Syarina. Itu di Kelantan, dan kita bawa juga dari Sarawak ialah Dr. Nurhani Abad Ibrahim yang merupakan pensyarah kanan Fakulti Pengurusan dan Perniagaan ITM Sarawak. Dr. Nurhani, terima kasih kerana bersama kami. Ya, seterusnya ya, Dr. Suraya Ismail, pengarah Pendidikan Khazanah Research Institute juga bersama kami. Ya, Dr. Suraya. Dan seterusnya Dr. Zulfi Idris, pengarah Perhubungan Luar Ideas Malaysia, pernah tampil di ruang bicara. Kita bercakap juga tentang RMK, ya, tentang penjawat awam, dan akhir sekali ya, orang lama tapi masih berbisa, ya, memegang dua nama. Hari ini kita panggil dia sebagai Datuk Nizam, tapi tadi sempat diusik oleh Dr. Amir memanggil beliau Idris kerana beliau sebenarnya mewakili Pengurusi Pertubuhan Pembangunan Antarabangsa dan Pendidikan untuk Kelestarian Idris. Jadi Assalamualaikum semua, selamat malam, dan kita mengalukan Dr. Datuk Nizam. Terima kasih kepada semua. Jadi Wan Syarina, untuk round yang pertama, Permulaan. Ya, betul. Untuk permulaan ni tak kira wajib lah sebenarnya. Untuk setiap ahli panel kita memberikan masa 2 atau 3 minit untuk menyatakan pendirian, untuk membuat analisis ringkas tentang pembentangan bajet negara ini. Jadi Wan Syarina boleh pilih yang mana satu menjadi pilihan. Saya ikut pilihan Syuhaimi sebagai penerbit malam ini. Mungkin kita dengar dulu daripada Dr. Amir Rizal berkenaan dengan apa yang telah pun disaksikan doktor sendiri, dan secara khususnya kepada bidang-bidang yang doktor sendiri pakar dan doktor berikan tumpuan bagaimana dengan keadaannya dalam bajet 2022 yang kita dengar pembentangannya tadi, doktor. Baik, terima kasih Suhaimi, terima kasih Wan Syarina sekali lagi. Okey, saya sudah pasti, saya excited nak tahu berkaitan dengan bajet 2022 ni apabila ia merupakan operasional yang pertama untuk rancangan Malaysia ke-12. Dan rancangan ke-12 saya memang optimis, dan saya nampak sangat banyak perkara yang bagus dalam rancangan 12, khususnya berkaitan dengan kemiskinan. Yang mana dalam kemiskinan, dalam rancangan Malaysia ke-12 dia ada menyentuh tentang sasaran untuk basmi kemiskinan. Malah dalam rancangan Malaysia ke-12 dia ada tema khas, ada pemacu khas, ada bidang khas. Dan saya excitednya apabila saya nak tengok perkara ni ada dalam bajet 2022, dan saya tengok ada beberapa perkara yang ada lah. Cuma untuk jangka panjang ni saya nampak perlu diberikan penekanan juga. Saya rasa permulaan ini itu dahulu Suhaimi, saya rasa. Terima kasih. Okey, ringkas tak sampai 2 minit daripada Dr. Amizal. Dan pilihan saya Dia belum lagi. belum panas lagi. Pilihan saya kali ini Wan Syarina, kita ingin mendengar wakil suara wanita, bukan di Sarawak tapi dekat dengan kita, Dr. Suraya terlebih dahulu. Kerana tadi masa kita membuat audio test line tadi, antara yang vokal sebenarnya adalah Dr. Suraya. Jadi Dr. Suraya, silakan sedikit pandangan. 2 minit kalau boleh, silakan. Terima kasih Syuhaimi, Wan Syarina. You tak baik tau cakap macam tu. I nak start lawan dah bajet. No, not yet. So mungkin secara keseluruhannya, bajet ini is the first step lah untuk menekan aspek pemulihan negara lantaran kesan negatif COVID-19. Dan dia juga adalah bagi saya step yang penting untuk menyokong, as you rightly mentioned, rancangan Malaysia ke-12 selaras dengan 3 fokus utama rancangan Malaysia ke-12, iaitu memacu pemulihan ekonomi, membina semula daya ketahanan negara dan memangkin pembaharuan. Jadi kita tidak boleh buat segala-galanya dalam satu bajet sebab pemulihan negara sangat penting. Jadi salah satu saya terus nak masuk kepada 3 perkara yang mungkin boleh menjadi mukadimah adalah dalam kita nak memulihkan negara, semestinya kita mesti ada peluang untuk mewujudkan pekerjaan. Jadi bila bajet ini memberi jaminan yang kita akan mewujudkan peluang pekerjaan untuk mereka-mereka yang telah terkesan dan juga mempunyai masalah untuk mendapat kerja sebab ekonomi menguncup. Jadi bila ekonomi menguncup, government mesti datang ke hadapan untuk memberi jaminan pekerjaan, dan kita ada di situ jaminan pekerjaan, perlindungan sosial kepada keluarga-keluarga yang terkesan.
But itu adalah dari segi demand. Dari segi supply pula, dia ada memberi banyak skim-skim pembiayaan kepada SME dan juga firma-firma kecil yang mana mereka ini yang kebanyakannya terkesan tetapi juga adalah mereka yang memastikan pekerjaan boleh wujud. Dan bila dia ada supply demand, dia ada kempen juga, iaitu kempen membeli barang Malaysia. Jadi in a way dari segi pemulihan negara, dari segi labour policy, mungkin ini adalah satu step yang permulaan yang elok. Tetapi mungkin saya terus cakap salah satu isu adalah langkah pelaksanaan. Saya bagi contoh. Dia kata dalam bajet ini dia akan memastikan intern akan mendapat 900 RM a month. Kita tahu benda itu tak berlaku sekarang di Kedah, tak berlaku. Jadi bagaimana caranya untuk memastikan apa yang disarankan oleh kerajaan melalui bajet ini kepada firma-firma SME akan dibuat oleh firma-firma. Jadi itu pertanyaan pertama, sebab yes, we can really cakap banyak kan, tetapi bagaimana kita memastikan perkara itu berlaku terutama kepada gaji intern yang dikatakan mesti RM900. So itu satu contoh saja. Banyak contoh yang kita kena pastikan, bukan saja kita bagi arahan bajet, tetapi kita juga ada insentif ataupun penalty apabila mereka tidak berbuat begitu. Itu buat permulaan. Thank you. Okey. Baik, itu yang pusingan yang pertama, Syuhaimi, dan kita memang ingin tahu gist-nya ataupun perkara-perkara yang menarik perhatian panelis kita pada malam ini. Kita dah dengar daripada dua, mungkin kita boleh teruskan juga dengan Dr. Suraya Ismail yang boleh memberikan kita perspektif juga daripada apa yang dapat dikutip daripada bajet 2022 tadi. Okey, Dr. Suraya baru saja selepas, ya. Kita terus kepada Dr. Nurhani. Wan Sharina, boleh? Okey, betul. Dr. Nurhani, apa yang betul. Okey, Dr. Nurhani. InsyaAllah. Okey, terima kasih kepada Suhaimi dan Wan dan bernama untuk menjemput saya untuk memberi analisis untuk bajet 2021 dan khusus mungkin saya boleh memberi pandangan untuk zon Sabah dan Sarawak. Bajet 2022 ni saya lihat dia agak serupa dengan tumpuan belanjawan seperti mana tahun-tahun sebelumnya ya. Saya lihat ada 3 fokus utama yang sering diberi dalam belanjawan peristiwa ni, iaitu yang pertama sekali adalah untuk menjamin kesejahteraan rakyat, yang memang sudah tentu memang dah masuk ya dalam belanjawan 2022 ni. Yang kedua adalah penekanan kepada kelangsungan perniagaan dan sektor-sektor tumpuan yang banyak terjejas disebabkan oleh pandemik buat masa ini ya. Yang ketiga adalah untuk memperkukuhkan asas dan juga pertumbuhan ekonomi. Dan pada pandangan saya bajet 2022 ni telah mengambil kira 3 fokus utama yang perlu diberi tumpuan untuk Malaysia ya. Jadi macam contohnya dalam menjamin kesejahteraan rakyat ya, kita lihat item merangkumi kesihatan awam yang itu memang mesti diambil kira ya, kebajikan golongan rentan, peluang pekerjaan, keterangkuman untuk semua golongan dan kualiti hidup, dan rakyat mengharapkan bantuan khas dari kerajaan dapat diteruskan selagi ekonomi masih mendepani pandemik COVID-19 ya. Dan semenjak 2021 lagi ya, belanjawan kita memang memfokus kepada pemulihan ekonomi, dan untuk 2022 ni kita lihat bahawa ekonomi akan bertambah lebih baik insya-Allah. Disebabkan pada tahun 2021 kita lihat memang ekonomi kita jangka akan berkembang pada kadar 3 hingga 4%,
sudah tentu lebih baik daripada tahun 2020 dan kita lebih confident ya untuk 2022 ni economic performance akan bertambah lebih baik. Dan kita lihat bajet 2022 ni juga melihat kepada faktor pelaburan ya, persetiran perniagaan juga telah dititikberatkan, teknologi, inovasi dan usaha telah dibuat untuk memperkukuhkan sektor tumpuan ya, macam otomasi, pendigitalan dan juga pembiayaan banyak telah dirangkum di dalam bajet ini. Dan kemudian untuk memperkukuhkan asas dan pertumbuhan ekonomi, pengurusan fiskal telah dititikberatkan, peruntukan untuk infrastruktur dan pembangunan wilayah juga telah diberi perhatian. Peranan GLC, kelestarian sumber keuangan alam sekitar, perkhidmatan awam juga telah diberi tumpuan. Baik. Ya. Baik, Dr. Nurhani, kita akan sambung pada pusingan yang berikutnya dan kita juga mungkin akan cuba untuk menambah baik kualiti audio kita kerana mungkin ada sedikit gangguan Syahmi kan. Dan Syahmi, wanita dah habis bercakap untuk pusingan pertama ni. Syahmi, silakan. Okey, seperti mana yang telah pun disebut oleh Dr. Suraya, saya nak lontarkan ini kepada Datuk Nizam ya sebelum kita beralih kepada Dr. Zulkifli sebentar nanti. Seperti mana dibangkitkan oleh Dr. Suraya tadi, Datuk, tentang pembayaran untuk intern dengan jumlah RM900. Adakah IKS itu sendiri juga bersedia untuk menyambut hari ini? Sebab IKS sendiri pun baru nak bangun dan IKS juga menerima kemasukan pelajar-pelajar ataupun intern-intern ini. Jadi saya nak Datuk Nizam concludekan sekali dalam analisis awal ini dari segi jawapan dan juga analisis. Silakan Datuk. Terima kasih Suhaimi. Saya rasa perbincangan tentang bajet kali ini dia yang utamanya dia caparannya itu agak melingkupi semua perbahasan. Kita tengok semua orang akan merasakan mereka dapat manfaat di sana atau di sini. Tetapi kerisauan saya adalah dari segi depthness ataupun kedalaman dalam konteks cadangan-cadangan bajet ni. Adakah dia bersifat menyelesaikan masalah atau it's just touch and go dalam konteks tersebut. Saya juga melihat dalam konteks overview pandangan besar itu, saya risau apabila Menteri Kewangan sendiri ada menyebut bahawa contohnya there are unexpected circumstances yang menyebabkan bahawa beberapa cadangan bajet tahun lepas sekalipun tidak dapat dilaksanakan dan dia memberi masa yang lebih lama untuk melakukan pemilihan hingga dibawa ke dalam tahun ini. Tapi saya rasa itu is to be expected dan dalam perbincangan secara global pun kita bercakap tentang menangani ekonomi dalam konteks pandemik ni, kita faham bahawa pandemik ni bukan mengambil masa yang singkat. Pengeluaran vaksinasi adalah salah satu penyelesaian dan proses vaksinasi tentunya mengambil masa setahun atau dua. Jadi it is expected bahawa langkah pemulihan yang radikal hanya dapat bermula pada tahun ini. Tetapi implikasi kepada perniagaan, bisnes dan sebagainya, rasanya dia amalgamate, dia terkumpul dan terasa pada akhir ini. Poin saya yang terakhir, kebimbangan saya juga dalam konteks pelaksanaan seperti yang disebut oleh Dr. Suraya itu, apabila saya lihat ada disconnect antara RMK 12 itu sendiri dengan bajet. Dalam satu hal saya agak lega apabila sememangnya bajet ini menumpukan hal pemulihan. Apabila RMK 12 ni, RMK 12 itu sendiri dia tidak banyak memfokuskan tentang recovery. Alhamdulillah bajet itu ada menyebut itu, tapi persoalannya adakah sejauh mana dari segi kuantum, volume dan juga pendetailan pengkhususan kepada bajet ini benar-benar boleh menyelesaikan masalah. Seperti yang Suhaimi sebut tadi tentang
bayaran kepada intern. Itu bagi saya satu kata kalau is icing on the cake lah. Itu bukan major. Kerana kebanyakan IKS ni dia tak fikir tentang nak bayar intern. Dia nak bayar diri dia pun dia tak tentu lagi. Kerana impak kepada COVID ini kita tak melihat lagi data yang melihat kata berapa banyak syarikat yang telah ataupun bakal muflis. Dan bagaimana recovery mereka ni ataupun kalau tak muflis pun nazak. And adakah bajet yang ada itu sebenarnya boleh menangani masalah-masalah tersebut. Jadi bagi saya bagus kita sebut intern, but as I say, it is still an icing in the cake. Kerana kalau enjin utama kepada ekonomi itu, contohnya PMKS itu, businesses itu tidak berjalan, maka the supporting element itu adalah tidak menjadi priority dan mereka mungkin buat keputusan tak payah ambil intern pun tak apa. Itu lagi mudah dan menyelesaikan masalah mereka. Jadi itu fundamental dari segi structural yang saya lihat sama ada cabaran-cabaran yang ada dalam bajet itu sendiri. Okey, baik. Terima kasih Datuk Nizam atas pandangan awal dan untuk melepaskan pusingan pertama ni saya ingin mendengar juga daripada Dr. Zofri, mungkin juga kalau kita berikan perhatian kepada usaha-usaha untuk pendigitalan ekonomi, banyak juga perkara-perkara yang kita dengar tadi Dr. Zofri, tapi adakah ia cukup dan bagaimana pula dengan polisi ataupun dasar-dasar lain yang turut disentuh yang melibatkan ekonomi dan sektor awam kita, Dr. Zofri? Terima kasih Wan Sharina, terima kasih Bernama kerana mengundang saya dan ideas. Pertamanya, saya melihat bajet yang telah dibentangkan Yang Berhormat Menteri Keuangan sedaya upaya sebenarnya untuk menyentuh segala aspek, segala sektor, individu dan organisasi di dalam negara kita. Dia cuba merangkumi semua benda. Tetapi di sebalik kerangkuman semua benda ini, saya merasakan ada kerisauan yang patut kita utarakan di sini. Seperti mana yang Datuk Nizam dan Dr. Seraya tadi mengatakan tentang pelaksanaannya, sejauh mana kita boleh melaksanakan bajet ini. Saya melihat bahawa bajet ini sebenarnya menjadikan satu kebimbangan di mana kita melihat perbelanjaan kerajaan semakin meningkat. Ya, pada tahun ini 332 bilion dibelanjakan, tahun lepas 322 bilion, meningkat 10 bilion. Okey, itu yang pertamanya. Yang keduanya, hasil kerajaan semakin menguncup ataupun semakin mengurang. Pada tahun ini sahaja kerajaan mencatatkan hasil sebanyak 234 bilion. Jadi di sini kita melihat berlakunya jurang yang lebih besar antara perbelanjaan dan pendapatan. Kita dapat kurang tapi kita belanja besar. Betul dari segi ekonomi, kerajaan sebenarnya harus berbelanja besar untuk mewujudkan satu ekosistem pemulihan negara, dan apabila kerajaan berbelanja, ekonomi negara akan semakin rancak, ekonomi rakyat juga akan semakin tumbuh. Itu kita tidak akui kebenarannya, tetapi di sini apabila wujudnya jurang yang semakin besar dan kita dari segi pakar penganalisa dan pakar ekonomi kami tertanya-tanya sejauh manakah lagi jurang perbelanjaan dan pendapatan ini akan lebih besar. Itu concern dan kebimbangan kita sebenarnya. Dan kita juga melihat bahawa apabila pendapatan kerajaan semakin menguncup, kita juga tertanya-tanya apakah agensi ataupun faktor pendapatan kerajaan ini sustainable ataupun berkesinambungan. Pada masa ini kita menjana pendapatan dari segi petroleum. Harga petroleum naik turun setiap tahun ataupun setiap dekat. Apa persiapan kita? Keduanya dari segi manufacturing, bahagian elektronik dan electrical services. Kita juga bimbang kalau sekiranya COVID ini kembali semula menjadi pandemik ataupun ada varian-varian yang terbaru yang menutup segala global value chain ataupun global supply chain ni, apakah kesiapsiagaan kita? Itu yang kedua. Dari segi perkhidmatan pun saya lihat walaupun ini menjana ekonomi negara, tetapi apabila berlaku ketidakstabilan dari segi kesihatan dan banyak lagi faktor-faktor yang lain, adakah negara mampu untuk menjana ataupun mengekalkan pendapatan negara? Jadi di sini saya tertanya-tanya, dan apa yang harus kita lihat bersama, apakah usaha kerajaan dan juga kita rakyat Malaysia untuk
orang kata dalam orang bahasa orang putihnya to diversify the economy, untuk bagaimana kita mempelbagaikan aktiviti ekonomi ini supaya pendapatan negara akan menjadi stabil dan akan meningkat dari tahun ke tahun. Apabila pendapatan negara meningkat, maka perbelanjaan juga akan meningkat dan ia akan kembali kepada rakyat. Tetapi pada masa ini kita melihat bagaimana perbelanjaan akan terus meningkat tetapi pendapatan akan semakin berkurang, dan ini seharusnya harus kita perhatikan bersama apakah faktor-faktor ataupun langkah yang boleh kita ambil pada tahun-tahun yang akan datang. Jadi saya melihat itu kebimbangannya dan apa yang perlu kerajaan lihat bagaimana untuk kita mempelbagaikan ekonomi, dan kita sebagai rakyat juga harus berfikiran inovatif dan kreatif untuk bagaimana merancang dan mempelbagaikan ekonomi rakyat dan akan kembali kepada GDP negara pada akhirnya. Saya tinggalkan dulu setakat itu. Okey, baik. Okey. Syami, setiap kalinya kalau kita bercakap tentang analisis bajet pada setiap tahun, kita akan melihat pandangan yang mungkin slightly berbeza antara golongan penganalisis ataupun pakar-pakar ekonomi kita dengan rakyat biasa, kerana yang saya kira ini sudah cukup menggembirakan. Bantuan keluarga Malaysia sebanyak RM2,000 peningkatan daripada RM1,800. Contohnya, bantuan tambahan RM500 pada ibu dan ibu bapa tunggal berbanding dengan sebelum ini. Jadi setiap kalinya kalau kita mendengar daripada penganalisis ataupun pakar-pakar ekonomi kita, mereka melihat dari perspektif yang lebih tinggi yang nampak kesemuanya, sedangkan kita lihat apa yang kita dapat, apa yang terkena dengan kita. Jadi saya tidak tahu apa yang boleh kita namakan bajet ini. Mungkin kita perlu tanya Dr. Suraya kembali, bajet yang populis, bajet yang memenuhi kehendak ataupun untuk mencapai sesuatu tujuan contohnya, ataupun untuk membahagiakan rakyat sekurang-kurangnya terlebih dahulu, Doktor? Thank you, Wan Syahrina. Saya nak jawab dan saya juga nak bagi sedikit komen lah tentang kenapa kita, mungkin kepada Dr. Zulkifli, kenapa kita tak perlu risau bahawasanya inilah letak 5 ekonomis dapatlah 7-8 pendapat, bukan 5 saja. Apabila kita dalam pemulihan, kita mesti merancangkan ekonomi. Kalau government tidak spend, maka ekonomi tidak rancang. Because sekarang sektor swasta memang tengah tenat. That's a fact. Sektor swasta tengah tenat. Tanpa suntikan daripada kerajaan, sebanyak mana kita mesti, ekonomi tidak akan rancang. Jadi mungkin kita kena berfikiran bajet kita adalah rolling plans. Mungkin 3-4 tahun kita akan ada deficit. But tanpa suntikan kerajaan, tanpa government spending, keadaan akan makin buruk. Dan with government spending, ekonomi akan rancang and we can tax them back. That's how we should do it. Saya rasa lah, pada khidmat saya. Mungkin kita berdebat kemudian. Dan oleh itu, apabila kerajaan memberi banyak kuasa membeli kepada household ataupun isi rumah, inilah salah satu cara juga untuk merancangkan ekonomi, because kita kena spendkan dan household kena spend, kena menjanakan ekonomi. Dan spending juga adalah tengok teori ekonomi. The more kita bagi golongan B40 cash, the more they spend. You bagi orang kaya tak guna, disimpan. As we can see from the trends around the world, mereka di dalam golongan T30 akan letak duit itu dalam bank. Dia tak akan merancangkan ekonomi. So the fact that kita ada pelan beli barangan Malaysia adalah sangat penting, dan saya seru semua T30 di negara kita untuk beli daripada IKS. But nombor 2 yang saya rasa sangat penting juga adalah kalau Datuk Nizam tadi cakap, dan juga awal tadi Prof. Mahathir, Dr. Amir cakap, macam mana nak merancangkan jika pandemik datang balik. So ini saya nak bagi sedikit teguran lah kepada bajet. Kita dapati dalam kesihatan awam, itu bukan setinggi yang kita rasa perlu. Sebab kesihatan awam, public healthcare cuma mendapat allocation yang dia dapat lah. Tetapi
kalau kita mau pastikan bahawasanya investment di dalam public healthcare ni makin tinggi, maka kita benar ada suntikan di banyak di situ. Tetapi cara kerajaan membuat suntikan kepada public healthcare sekarang adalah juga dengan pertolongan insurans. Saya rasa, pada khidmat saya insurans bukan jalan penyelesaian untuk membuat services public ni hospital makin murah, sebab insurans ada isu-isu komplikasinya sendiri. Jadi untuk bersandarkan kos itu kepada insurans yang mana banyak dalam bajet ni, saya rasa ia kurang wajar dan patut ada lebih government grant dalam memastikan kesihatan awam dan services kepada kesihatan ditingkatkan. Dan secondly, kita dalam pemulihan, ramai anak-anak terkesan, ramai orang anak-anak PDPR, graduan PDPR, semuanya work from home, even adults, dan mereka ada isu kesihatan mental, dan saya rasa ini tidak mencukupi apa yang telah diletakkan di dalam bajet. Jadi bagi saya, kalaulah ada salah satu cara untuk bagi kita menghindar daripada pandemik berlaku dengan lebih datang balik, dan memastikan we spend atau letak lebih banyak dalam public healthcare dan juga kesihatan mental, saya rasa tak cukup untuk tahun ini. Okey, jadi itulah kita menampakkan. Ya, silakan Datuk. Boleh saya intervene sikit tentang, saya berminat bila Dr. Suraya sebut tentang kesihatan. Saya just nak echo apa yang disebut. Saya sangat setuju apa Dr. Suraya sebut tadi. In one context, saya juga setuju bahawa persoalan amount of peruntukan itu apabila disalurkan kepada insurans dan sebagainya, dia adakah dia mengambil bajet-bajet yang selainnya. Sedangkan sebenarnya dalam bajet health ni, dia sebenarnya dia telah shrunk, dia telah berkurang sebenarnya. Kalau bajet yang lepas dia 2.1%, sekarang ni dia kurang kepada 2.0. Jadi ini tidak menggambarkan bahawa kita mengambil pelajaran, we are taking lesson learned daripada pandemik ni. On one hand, saya ada dengar juga perbincangan sebelum ni daripada sama ada MOSTI ataupun MOH. Mereka bercakap sehingga kepada tahap kata Malaysia berhasrat untuk mengeluarkan vaksin sendiri. Dan itu memerlukan R&D yang cukup besar. Jadi kat mana pula bajet nak buat R&D ini sedangkan bajet Kementerian Kesihatan itu sendiri dikurangkan. Jadi that's why I think the sense of prioritization, satu kata pandangan tentang apa keutamaan dalam konteks bajet itu saya nampak tidak berapa tepat. Dan saya rasa paling penting sekali kita bercakap tentang nak menghasilkan bajet dan ekonomi, ataupun kita nak stabilize ekonomi kita supaya dia mampu kalis krisis. Dia able to defend itself from another round of crisis, whatever it is, another new variant ke datang ataupun another kata impact susulan daripada pandemik yang mana kita mungkin tak merasakan lagi. Contoh apabila China mengangkat lockdown mereka pada peringkat awal dulu, mereka 40% or more daripada PMKS mereka bankruptcy, dan kita tak melihat lagi tsunami itu secara jelas berlaku di Malaysia. Apa akan berlaku andai kata itu berlaku dan apa impact dia. Jadi saya rasa the point of taking the lesson learned untuk menentukan beberapa keutamaan dalam konteks kesihatan, kemiskinan, PMKS dan sebagainya, saya rasa itu tidak cukup kuat dalam konteks bajet kali ini. Okey, kita sebenarnya malam ini analisis kita buat secara runcit-runcit juga. Secara tak langsung kita dah dapat dua pandangan daripada Dr. Suraya dan juga Dr. Nizam mengenai sektor kesihatan. Dan mungkin sebelum kita beralih kepada sektor yang lain, ada panelis lain yang nak menyentuh mengenai sektor kesihatan ini sebelum kita beralih kepada pasaran buruh, kerana ini juga yang sentiasa diberikan perhatian. Dr. Amir ataupun Dr. Rohani dan ataupun Dr. Wan Zulkifli, ada nak menyentuh mengenai kesihatan awam dalam bajet ini? Silakan.
Ya, Syuhaimi, sebab Datuk Nizam ada menyebut tentang vaksin, kita tak jumpa sebenarnya perkara-perkara berkaitan dengan pembangunan vaksin sendiri dalam bajet 2022. Tapi kalau boleh kita rujuk sedikit, ada disebut juga berkenaan dengan peruntukan untuk perolehan ubat antiviral selain daripada 2 bilion kepada program vaksinasi yang juga meliputi mungkin untuk booster dose. Jadi mungkinkah kita sudah surrender daripada hasrat untuk mengeluarkan vaksin sendiri sebab nampaknya macam paid beli vaksin daripada orang pun dah cukup bagus untuk kita. Adakah perlu lagi untuk kita membangunkan vaksin sendiri dan memikirkan perkara tersebut? Ini mungkin juga antara perkara-perkara yang nak disentuh oleh panelis kita yang lain berkenaan dengan sektor kesihatan ini. Ada. Dr. Zohri? Dr. Nizam? Sambung ataupun Okey, jadi itu untuk analisis pertama. Sebab kita nak menyentuh banyak perkara, Puan Syarina. Lepas ini kita akan fokus kepada pihak Kementerian Kesihatan mungkin untuk menyentuh mengenai apa yang disebut oleh Puan Syarina tadi. Dan ini antara yang turut diberikan perhatian dalam pra-bajet. Sebelum ini juga kita bercakap tentang pasaran buruh, kita bercakap tentang mereka yang diberhentikan kerja, mereka yang menganggur walaupun di beberapa tempoh bulan ini sejak ekonomi dibuka, pengangguran dah pun turun. Namun saya menjadi budak nakal seketika dalam analisis pada malam ini. Saya begitu skeptikal dengan apa yang disebut tentang Jamin Kerja Keluarga Malaysia, Jamin Kerja dengan penyediaan 600,000 peluang pekerjaan dengan peruntukan berjumlah 4.8 bilion ringgit. Kalau sebelum ini kita ada MyStep di mana pengambilan 50,000 pekerja. Dan kemudian untuk tahun hadapan 2022 kita dijangka akan mengambil 80,000. Jadi untuk jamin kerja ini kita untuk tahun 2021 kita tak dapat rekadnya berapa status. Disediakan 50,000 untuk MyStep. Tapi berapa jumlahnya yang berada dalam MyStep. Dan kita untuk tahun 2022 kita menawarkan 80,000. Jadi untuk jamin kerja dengan mereka yang dah dibuang, kemudian dengan lepasan universiti, apa jaminan dalam jamin kerja ini mampu benar-benar mewujudkan peluang pekerjaan yang akan diwujudkan dan mampukah 600,000 peluang pekerjaan itu dipenuhi? Ini satu persoalan. Jadi mungkin Dr. Wan Zohri ada ingin kongsikan sesuatu tentang pekerjaan ini, pengangguran. Mampukah ia dapat dilaksanakan? Saya skeptikal, tapi betulkan persepsi saya ni kalau dia tak mampu sebenarnya dilaksanakan. Dr. Wan Zohri. Saya rasa skeptikal ni itu bermula kerana 4.8 bilion itu tidak diterjemahkan dari segi action plan-nya ataupun cara-cara pelaksanaan bagaimana untuk kita mewujudkan ekosistem. Now, dalam aspek pengangguran ataupun peluang pekerjaan, ia bukan sebanyak mana duit yang telah dilaburkan, tetapi bagaimana untuk kita mewujudkan satu ekonomi ataupun ekosistem yang berkembang supaya daripada ekonomi ekosistem yang berkembang itu peluang pekerjaan meningkat. Itu harus kita lihat di sini dan kita melihat bagaimana insentif-insentif ataupun training ataupun latihan yang telah diberikan oleh kerajaan sebelum ini. Daripada kerajaan yang terdahulu pun ada bencana dan sebagainya, tetapi kita melihat adakah hasilnya juga memberangsangkan seperti apa yang harap untuk kita janakan. Jadi di sini saya melihat bukan sebenarnya 4.8 bilion itu sebagai jaminan kerja dalam insentif penggajian, jamin kerja dan sebagainya, tetapi bagaimana 4.8 bilion itu diterjemahkan untuk mewujudkan satu ekosistem persekitaran yang sihat dan positif yang untuk melibatkan banyak peluang pekerjaan. Jadi dia sebenarnya perlukan perbincangan dan pengkhususan yang lebih. Ia bukan satu yang mustahil ataupun yang tidak mustahil, tetapi perlu lagi perincian. Ini sebenarnya yang Dr. Suhairi kata tadi. Apakah bentuk pelaksanaan? Adakah pelaksanaan itu meyakinkan? Dan ini yang seharusnya yang harus kementerian-kementerian yang berkaitan harus ambil perhatian untuk mereka tunjukkan action plan kepada kita. Bagaimana untuk kita menterjemahkan jamin kerja ini sebagai satu yang realiti. Dan pada masa yang sama, rakyat Malaysia yang terbabit, mahasiswa, orang yang telah diberhentikan kerja, orang yang menganggur, harus mengambil peluang ini dengan sebanyak-banyaknya. Upscaling and rescaling is the key. Kita tidak boleh menolak kemungkinan dari segi itu. Jadi bonusnya juga, kebertanggungjawabannya juga itu terletak kepada bahu kita untuk bagaimana untuk kita meningkatkan kita
ataupun kadar kemahiran kita dengan IR 4.0, dengan post-pandemic ekonomi dan sebagainya, dan pada masa yang sama kerajaan juga mewujudkan ekosistem. Jadi di situlah kita akan bertemu buku dan ruas. Kita akan dijalinkan bersama apabila ada kerjasama antara rakyat yang terbabit dan juga pihak kerajaan yang berwajib. Suhaimi, saya tambah sikit, Suhaimi. Ya, silakan. Okey, baik. Sebab saya lihat isu ni berkaitan dengan pengangguran dan pekerjaan adalah isu yang menarik lah. Lebih-lebih lagi saya dan tim daripada Institut Pendidikan Pengusahaan Kemiskinan ISPEC UMK sebelum ini pernah buat kajian berkaitan kita kata kemiskinan situasi. Yang mana situasi ni tiba-tiba jatuh miskin disebabkan oleh situasi lah. Dalam konteks kita sebelum ni ialah berkaitan dengan PKP ataupun COVID-19. Yang kita nampak macam dalam rancangan masa 2012 pun ada cerita sedikit, tapi kita kalau dalam bajet 2022 dah ada satu sasaran yang dah ditetapkan untuk mengurangkan pengangguran kepada 4%. Yang mana kalau kita tengok sekarang ni kita ada lebih kurang dalam 4.6% atau bersamaan dengan 750,000. Itu jumlah yang banyak. Dan saya nampak kerajaan sedar dan terus dengan memberi cadangan-cadangan lain ataupun inisiatif-inisiatif lain dengan mengeluarkan, dengan mencadangkan contoh jamin kerja keluarga Malaysia, jamin kerja Malaysia seterusnya ada khas yang fokus pada OKU dan sebagainya. Tapi saya tengok apa perkara yang perlu kita fokus ialah satu saya nampak ini perkara yang ketara kurang berlaku ialah kita tidak ada pengalaman data berkaitan dengan orang yang jatuh miskin setiba-tiba atau kita panggil kemiskinan situasi. Kita ada ITEGAK, kita ada kasih yang lihat ada peserta, ada orang miskin di dalam sana. Tapi orang ataupun individu yang tiba-tiba jatuh miskin ni kita tidak ada. Dan bila tak ada, mesti susah kita nak selesaikan isu begini. Ini bagi saya, ini masanya kita perlu ada satu pengalaman data yang bersifat open data. Maksudnya siapa-siapa boleh register, siapa-siapa boleh verify, siapa-siapa boleh tengok dan sebagainya untuk mereka libat sama ataupun terlibat dengan aktiviti-aktiviti sebenarnya. Contohnya program pembinaan kapasiti tadi lah. Saya setuju dengan Dr. Zokri, dia kata tadi berkaitan dengan kursus profesional. Yang mana apabila mereka libat dengan kursus-kursus peningkatan kemahiran, mereka boleh dilepaskan cukai, dikecualikan cukai. Itu satu inisiatif yang baik sebab kita tak tahu apa akan berlaku pada masa hadapan. Yang seterusnya, apabila hasil kajian kami tengok tentang kemiskinan situasi, kami dapati bahawa golongan yang tiba-tiba jatuh miskin ini, mereka memerlukan pendapatan yang berganda. Kenapa? Semasa berlaku PKP, mereka terpaksa menggunakan simpanan mereka. Jadi apa pilihan mereka? Mesti ada pendapatan yang berganda. Itu belum lagi masuk isu berkaitan gaji minimum dan juga isu berkaitan terpaksa terima gaji atau allowance di bawah kelayakan mereka. Itu sedikit sebanyak saya tambah, Suhaimi. Terima kasih. Ya, dia saling berkait antara satu sama lain. Ya, dan kalau dalam RMK 12 tempoh hari, ya Wan Sharina, ada disebut tentang pusat senti kemiskinan, tapi kali ini dalam bajet ia tidak dispesifikan ataupun memadailah hanya semata-mata di dalam RMK 12. Dr. Wan. Okey, baik Suhaimi. Saya kena terus terang, saya agak bimbang lah dengan bajet 2022 ni. Sebab saya tengok dalam rancangan Malaysia 12, sekali lagi saya ulang, memang ada fokus khas untuk basmi kemiskinan tegar 2025. Jadi bila kita tengok dalam bajet kita 2022 ni tidak ada fokus khas lah, kecuali kalau kita tengok mula digunakan PJG tahun 2019, yang mana sebelum ni kita kata miskin tegar 980 ke bawah, sekarang ni kita mula menggunakan 580 ke bawah, sekarang ni mula menggunakan PJG baru dengan mengambil RM1,169 ke bawah dan dikatakan sebagai miskin tegar. Satu sudut saya kata bagus. Sudut yang lain saya nampak mana fokusnya untuk basmi kemiskinan. Kecuali kalau kita tengok khas untuk miskin bandar ada inisiatif untuk food poverty dan sebagainya. Itu isu bagus. Tapi untuk seolah-olah one off. Untuk jangka panjang kita masih lagi tinggal. Bukan masih tinggal. Kita tinggal lagi 4 tahun ni. 2021 kita dah terlepas. Kita ada 2022, kita ada 2023, kita ada 2024, kita ada 2025. 4 tahun. Jadi kita macam mana kita nak capai sasaran ni kalau dalam bajet 2022 kita tidak bagi penumpuan yang khusus. Saya faham. Kita tak boleh hanya fokus pada kemiskinan dalam bajet ni. Tapi dari sudut lain, apabila kita dah sasar, kita kena buatlah. Dan apabila kita tengok dalam rancangan ke-12, kita tengok sekarang miskin mutlak di Malaysia lebih kurang kita ada 500,000. Itu belum kita masuk lagi miskin tegar lebih kurang 100,000. Itu baru kita tengok KAR, ketua rumah. Belum lagi kita tengok ahli isi rumah yang agak tinggi juga. Dan belum lagi kita tengok dari aspek golongan-golongan yang tak produktif.
golongan yang tak produktif yang tak boleh bekerja. Contoh orang sakit terlantar dan sebagainya, OKU yang mana ataupun OKU sakit terlantar yang tak boleh bekerja ataupun warga emas yang mana kita tahu negara kita ke arah negara menua. Apabila negara menua, janganlah kita nak agak mereka bekerja secara baik, produktif. Jadi saya nampak itu perkara yang perlu ditekankan sebetulnya dalam bajet ini. Tapi ialah mungkin kita ada pertimbangan lain. Itu saja dahulu, Soimi. Okey, Doktor, mungkin juga boleh kita tanya pendapat panelis kita yang lain berkenaan dengan perkara yang sama. Kerana mungkin ia tidak dinamakan secara khususnya berkenaan dengan pembasmian kemiskinan, tapi kita melihat inisiatif-inisiatif lain yang memang ditujukan kepada mereka yang berpendapatan rendah. Dan selain daripada itu juga saya nak sentuh satu, iaitu berkenaan dengan pembangunan Bumi Putra sendiri. Agenda pemerkasaan Bumi Putra dengan 11.4 bilion ringgit, dan kita tahu masyarakat Bumi Putra antara yang paling besar. Masyarakat Bumi Putra yang paling besar chunk-nya dalam golongan miskin di seluruh negara kita, termasuk juga walaupun mungkin kadar ataupun corak kemiskinan berbeza di Sabah dan Sarawak, di Semenanjung contohnya, tapi ini juga akan memberikan kesan kalau pemerkasaan Bumi Putra ini dilakukan dengan jaya, ia akan memberikan impak kepada yang lain-lain juga, kerana ini golongan yang paling besar di negara kita. Bukankah begitu? Kalau mungkin ingin diulas lagi oleh Dr. Amir ataupun Datuk Nizam ingin menyatakan ini? Sorry. Okay. Saya cuba nak kaitkan dulu tentang soalan pekerjaan, kemudian saya masuk ke kemiskinan. Sebab saya rasa pekerjaan tadi pun not exhaustively discussed lagi. Persoalan tadi kerisauan tentang pekerjaan, penghasilan pekerjaan, job creation. Bagi saya persoalan yang sangat kritikal. Kita ada sebut sebenarnya dalam rancangan stimulus sebelum ni nak menghasilkan 500,000 pekerjaan dan sebagainya. Tetapi kita tidak ada dia punya report card. Apa jadi dengan pernyataan sebelum ni? Jadi risauan saya, it becomes another rhetorical statement. Bukan nak bersifat pesimis, tetapi yang kerana isu ini adalah sangat kritikal. Kita bukan sahaja cakap tentang the 800,000 people yang kehilangan pekerjaan dalam konteks data tersebut, tetapi mereka ini termasuk juga mereka yang underemployment. Mereka ini termasuk juga mereka yang memiliki pekerjaan sementara kesan daripada kehilangan pekerjaan. So the real number is still bigger than what was in the statistics. Jadi bagi saya penelitian itu harus lebih mendalam. Tapi saya sokong tentang jamin kerja ni. Cuma saya takut sifatnya adalah having something is better than nothing. Jadi saya rasa yang lebih kritikalnya adalah itu menyelesaikan masalah. Berkait dengan persoalan tentang pekerjaan ni, saya rasa ada contradiction apabila kita tidak berbincang banyak tentang persoalan pekerja asing. Dalam RMK 12 ada disebut kita akan mengekalkan target kita kepada seperti mana yang disebut dalam RMK lepas. Tetapi again, target-target itu tidak masuk dalam konteks kata pekerja-pekerja asing tanpa izin yang ada dalam negara ini. Yang number dia still unknown. Sama ada mereka 2 kali ganda daripada jumlah pekerja asing daftar, itu 24 juta, mungkin jadi 5 juta. Ada data mengatakan hampir ke 7 juta dan sebagainya. Jadi baru-baru ni bila mereka kata 200,000 balik, sebenarnya it doesn't dampen the tidak memberi kesan besar kepada nilai yang ada. Dan saya terkejut bila baru-baru ni pun ada statement daripada Kementerian Dalam Negeri, Menteri dalam Kementerian Dalam Negeri, dia kata kemasukan pekerja asing ini akan diteruskan, cuma majikan terpaksa menanggung kos. Jadi ini satu lagi bagi saya adalah contradiction dalam konteks kita nak menyelesaikan masalah kehilangan pekerjaan dalam negara. Jadi yang Dr. Amir sebut tentang kemiskinan tadi, yang tiba-tiba mereka yang jatuh miskin, saya rasa mereka itu kalau mereka mendapat pekerjaan dalam konteks dapat 1,200, 1,500 pun, daripada mereka tidak ada pekerjaan, itu adalah solusi yang lebih baik. Tetapi ada inkonsistensi dalam konteks penyelesaian jangka pendek dan juga jangka panjang. Dan saya rasa ini adalah satu benda yang sangat-sangat kritikal dan sepatutnya menjadi benchmark lah untuk kita melihat adakah dia solusi yang baik menuju sama ada pilihan raya ke ataupun kepada pemulihan pandemik yang akan datang.
Okey, jadi untuk Dr. Nurhani, ya, saya kembali kepada Dr. Nurhani, perlu ada targeted approach untuk isu kemiskinan di Sabah Sarawak dan juga untuk isu pembangunan di Sabah Sarawak dalam bajet. Tapi tadi hanya diberikan peruntukan kepada Sabah dan Sarawak, ya. Kalau kita perhatikan tadi peruntukan yang diberikan kepada Sarawak sebanyak 4.6 bilion ringgit, sementara Sabah 5.2 bilion ringgit. Ada penurunan. Jadi perlu ada targeted approach sebenarnya dalam menangani isu kemiskinan dan isu pembangunan di Sabah dan Sarawak. Dr. Nurhani. Ya, saya nak memberi komen ya, berkaitan tentang saya ada masalah mikrofon sikit. Okey. Tapi kami jelas di sini, Dr. Nurhani. Kami juga dengan jelas, Dr. Jelas ya? Jelas. Alright. Okey. Di segi isu kemiskinan, memang kita melihat bahawa dalam Sabah dan Sarawak, kita perlu memfokus kepada untuk membangunkan luar bandar, sebab kita lihat di segi kemiskinan tu memang lebih tinggi di luar bandar, dan di Sabah tu kadar kemiskinan adalah lebih tinggi, di Sabah jika dibandingkan di Sarawak. Jadi ada banyak isu-isu yang perlu ditangani di sini ya. Kalau kita melihat kepada bajet ya, kita lihat Belanjawan Persatuan telah memberi peruntukan untuk menaik taraf sekolah daif yang melibatkan 330 projek, termasuk 43 projek baharu ya, dan ini melibatkan 746 juta ringgit. Ini khusus untuk di Sabah dan Sarawak. Walaupun peruntukan tu pada pandangan saya adalah agak terhad, sebab isu tentang untuk menaik taraf sekolah daif terutamanya di Sarawak telah lama tertunggak, dan kita memerlukan jumlah yang begitu besar sekali ya, dan masalah kemudahan asas, infrastruktur lain ya, seperti bekalan air bersih, elektrik, jalan raya dan juga liputan jaringan telekomunikasi ini masih menjadi isu utama di Sabah dan di Sarawak ya. Oleh itu kita betul-betul mengharapkan sokongan daripada Kerajaan Persekutuan untuk meningkatkan lagi kemudahan di segi utiliti air dan juga elektrik. Dan di Sarawak kita telah mensasarkan agar Sarawak boleh mencapai liputan penuh di seluruh negeri untuk kelan air dan elektrik menjelang 2025, dan setakat ini liputan bekalan air di Sarawak adalah secara keseluruhannya cuma 83.4% dan di luar bandar cuma 66.5%. So ini masih terlalu rendah ya. Dan liputan elektrik untuk Sarawak keseluruhannya 98% dan di luar bandar adalah masih pada 95%. Dan isu tentang pembangunan di di luar bandar yang jauh ya daripada sistem grid utility ni, kita perlu perhatian yang lebih untuk memastikan kampung-kampung dan rumah panjang yang terlalu jauh ini diberi kemudahan juga ya untuk mendapat skim elektrik dan juga skim bekalan air yang boleh meningkatkan di segi kualiti kehidupan di Sarawak ya. Okay. Dan di samping itu juga pembangunan di segi infrastruktur di Sabah dan Sarawak adalah begitu penting ya, dan kita perlu meneruskan ya, dan pihak persekutuan juga kita harap dapat terus memberi peruntukan secukupnya untuk meneruskan pembinaan lebuh raya PAN Borneo sama ada di Sabah ataupun di Sarawak. Dalam peruntukan ini peruntukan ini adalah tertumpu kepada Sindumin ke
rantaian laut di Sabah, manakala di Sarawak pula adalah daripada Sematan sehinggalah ke Jalan Pujut Link ya. Ini adalah yang kita harapkan agar belanjawan Persuan akan terus memberi peruntukan untuk pembangunan terutamanya di luar bandar, di samping di bandar. Dan ini bukan semata-mata untuk belanjawan 2022 sahaja, sebab projek ini adalah projek yang memakan masa yang agak panjang. Jadi kita harap Kerajaan Persatuan akan terus memberi peruntukan seterusnya bagi beberapa tahun yang akan datang untuk memastikan projek-projek ini dapat dilaksanakan dengan jaya dan peruntukan itu sampai ke pihak yang seharusnya mendapat bantuan tersebut. Ya. Okey, baik Wan Sharina, sebelum saya menoktahkan analisis kita tentang isu kemiskinan, mungkin antara Dr. Suraya ataupun Dr. Zofri boleh menjawabnya. Ini perkara lama yang telah pun lama dibincangkan tapi belum dapat dinoktahkan juga sehingga ke hari ini mengenai penarafan kemiskinan, garis kemiskinan itu sendiri. Sampai bila agaknya untuk kita selesaikan perkara ini, kerana isu M40, isu B40 di Pantai Timur tak sama dengan di Kuala Lumpur, tak sama di Sabah dan Sarawak. Jadi isu garis paras garis kemiskinan ini selagi tak dapat diselesaikan, maka targeted sasaran untuk kita menyelesaikan isu kemiskinan itu juga tidak akan dapat diselesaikan secara tuntas, secara total. Jadi bagaimana perkara ini dapat diatasi? Antara Dr. Suraya ataupun Dr. Wan Zofri, silakan. Mungkin saudara Syuhaimi, sebenarnya atas kajian kami, penakrifan B40, M40, T20 itu pun salah. So sebenarnya bila kita buat, memang di setiap state adalah berbeza-beza. Tetapi penarifan B40, M40, T20 itu basically B40 itu kurang, M40 itu penengah dan T20 itu tinggi pendapatannya. Tapi bila kami membuat kajian dalam tahun 2016, bukan sekarang, 2016, kita dapati B20 melihat kepada consumption pattern of the isi rumah. B20 adalah mereka cuma boleh consume barang-barang basic need. Lepas tu sampai ke 70, B70, makna B30, 21 sampailah ke 69 before kita pergi the top 30, nyawa-nyawa ikan. So macam si Dr. Amir tadi cakap, Prof. Madia cakap, financial capacity dia ataupun kemiskinan capacity. Okey, kita kehilangan Dr. Suraya. Apabila kita ada empat, Boleh dengar. Jadi sebenarnya, sudah, okey. To begin with, penakrifan tu salah sebab kita masyarakat Malaysia sampai ke B70 adalah dalam nyawa-nyawa ikan. So kenapa kita mendapat outcome ini kepada negara kita? Kerana polisi kerajaan juga. Sebab kita semenjak tahun 1980, kita membuat dasar competition kita adalah low cost, low wages. Jadi kenapa kita hairan kita punya wages sekarang low? Sebab itu adalah cara kita marketing kepada luar negara dan juga productivity. It is based on low cost. Low cost, maka firma-firma akan datang ke Malaysia sebab multinational akan datang sebab kita adalah low cost dan kita tak pernah invest dalam innovation dan productivity. So gejala kemiskinan dan pendapatan yang rendah ini berlaku sebelum COVID. Bila datangnya pandemik, kita nampak lagi jelas. Jadi kalau kita nak kata kapal dah nak tenggelam ni, memang nak tenggelam lah. Sekarang kita tengah letak certain things untuk menampung sebelum kapal ni tenggelam betul. Tetapi dengan adanya RMK12 itu yang kami berharap lah, dia akan bertunjukkan research dan innovation. Tetapi kena faham juga seperti yang panel lain cakap, tengah kita sesak, tengah firma-firma tengah sesak, rather than go for innovation, they might just go back to low cost, low wages. Dan keadaan ini akan sentiasa berlaku. Jadi grant kena diberi. Inilah, kita tak ada cara lain daripada memastikan pihak swasta, syarikat
memastikan bahawasanya mereka boleh dan mahu bersaing bukan atas dasar low cost. Ini yang kita dapat expatriate yang lain ni datang masuk negara kita buat kerja-kerja low cost. Sebab orang kita pun tak nak masuk low cost, but that was the policy. Jadi sekarang kita nak build back better. Jadi kena ada cara yang betul. Bajet ni start insyaAllah dan kita teruskan ke RMK 12. Tapi itu masalah kita lah structural. Jadi Dr. Rizal, Saya tambah adakah sikit. dalam... Okey, silakan Dr. Afri. Saya cuma nak kembangkan sedikit apa yang Dr. Suraya cakap tadi. Now, inilah sebenarnya dalam aspek kemiskinan ni kita harus lihat perbahasan dari segi cyclical dan structural. Adakah kemiskinan itu disebabkan satu kitaran di mana orang itu dapat bekerja, kemudian hilang kerja dan jatuh miskin dan boleh naik semula ke bekerja, ataupun ia satu masalah struktur di negara kita di mana ia melibatkan banyak permasalahan di setiap peringkat. Kalau di peringkat struktur, ini yang melibatkan perubahan dalam jangka masa yang panjang. Jadi saya rasa bukan penakrifan itu yang menjadi keutamaan, tetapi kita melihat kemiskinan ini, tak tahulah apa pendapat Prof. Madia, Dr. Ami, dari segi kita melihat kemiskinan ini dari segi struktur ataupun dari segi kitaran ekonomi yang menyebabkan seseorang miskin itu. Saya juga nak sekejap untuk berbalik kepada soal grant ataupun bantuan tunai secara langsung. Saya bersetuju ia harus diberikan kerana kita ini dalam nyawa-nyawa ikan dan kita perlu bantu sebanyak mana yang kita boleh bantu. Tapi harus juga kita fikirkan bersama adalah jangka masa yang panjang dalam from the policy standpoint. Selama manakah harusnya geran ataupun bantuan ini diberikan? Selama mana mereka ini diperlukan untuk kita beri bantuan. Ini kita harus fikir kerana ia melibatkan perbelanjaan negara. Saya bersetuju sekarang dan beberapa tahun pemulihan, sebab kita dalam agenda pemulihan, kita harus berikan bantuan, kita harus berikan geran sebagai cushion impact ataupun sebagai satu pendinding lah untuk kita tidak terus jatuh dan tidak terus terkubur. Tetapi kita juga harus melihat bagaimana untuk kita melihat cash value. Apakah sebenarnya nilai yang kita boleh jana dari dalam segi aspek pemberian geran ini. Bukan secara one off kita dapat geran, kita beli duit, tetapi bagaimana kita boleh gunakan apa-apa jua bantuan dan geran untuk menjana ekonomi kita. Kita create the value of the assistance, of this cash assistance, so that nasib kita boleh berubah antara satu sama lain. Tetapi saya bersetuju dalam tempoh pemulihan, dalam tahun-tahun pemulihan, kita harus berikan bantuan tunai langsung, subsidi, insentif, geran kepada yang memerlukan. Itu pun kita harus kritikal untuk lihat kepada siapa yang benar-benar layak ataupun SME, organisasi yang benar-benar layak yang boleh merubah ataupun menterjemahkan kedudukan mereka sekarang ke peringkat yang akan datang. Sebab kita tidak mahu beri bantuan secara semuanya, tetapi kita melihat ada SME ataupun individu yang mungkin tidak boleh perform ataupun menggunakan ataupun menyalahgunakan bantuan dan geran dan sebagainya. Jadi kita harus kritikal jugalah dari segi itu. Itu pendapat saya. Suami, bagi saya 30 saat je, boleh? Okey, bagi saya PJK yang ada sekarang ni, pendapatan garis kemiskinan, sekarang ni dah okey, guna dulu untuk 4 tahun lagi. Jangan ubah-ubah, nanti polisi kena ubah pula. Dan saya setuju sangat dengan Dr. Zulkifli tadi, kita perlukan exit policy. Exit policy maksudnya sampai bila kena dapat bantuan dan ada peringkat tertentu cukup bagi bantuan, sebaliknya dia pula bagi bantuan pada orang. Okey, itu saja rasa 30 saat lah tu. Terima kasih. Okey, jadi kita sebenarnya Wan Syarina kena buka lah mungkin lepas ni ruang bicara bahas untuk minggu depan kita bicarakan tentang khusus tentang kemiskinan ini. Namun malam ini kita bicarakan tentang bajet 2022 dan ini adalah ruang bahas. Kita boleh bahaskan, ia bukan untuk menyatakan sokongan atau tidak menyokong, tapi ini antara pandangan yang lahir, pandangan yang terbit daripada para panelis kita pada malam ini. Teruskan Wan Syarina. Suhaimi, Okey. Ya. Dr. Nurani. saya ada nak bagi komen sedikit berkenaan tentang pasaran buruh ya. Okey. Yang pertamanya adalah kita merujuk balik kepada performance ya. Terutamanya di tahun 2020 DOSEM telah melaporkan bahawa intense
intensiti modal di sektor swasta telah menguncup sebanyak 10.5% bagi tahun 2020 ya. Ini telah mengakibatkan sektor-sektor ekonomi berganjak ke belakang, that is moving backwards dalam konteks menuju ke arah IR 4.0 yang sering ditekankan oleh kerajaan kita sekarang ni ya. Oleh sebab itu saya rasa penekanan ke arah memperbaiki aplikasi teknologi dan inovasi perlu diberi penekanan yang sewajarnya. Dan produktiviti pekerja pula memang telah turun lah ya, terutamanya di Sabah Sarawak lagi lebih banyak turun produktiviti dalam tempoh tersebut, walaupun produktiviti per jam telah menunjukkan peningkatan sedikit. Dan pampasan pekerja juga telah menurun sebanyak 3% berbanding pertumbuhan tahunan positif sebelum ni ya. Setiap tahun ya kita lihat pampasan pekerja telah meningkat 4.8 hingga 12.2% dalam tempoh 10 tahun yang lepas, tetapi daripada tahun 2020 kita lihat bahawa pampasan pekerja telah banyak menurun. Saya rasa sebenarnya pampasan ni dia turun lebih banyak lagi ya, sebab banyak daripada pampasan ini sebenarnya telah diberi subsidi oleh kerajaan. Jadi bayangkan kalau tanpa subsidi yang diberi oleh kerajaan buat masa ini dan juga untuk bajet 2022 ni, kita boleh anggarkan mungkin pampasan pekerja ni akan turun ya. Tapi untuk tahun akan datang ni kita anggar dia akan meningkat sedikit ya. Dan satu lagi faktor saya ingin bawa kepada perhatian semua adalah dalam polisi kerajaan untuk mengurangkan kebergantungan kita kepada pekerja asing, tetapi daripada statistik juga kita lihat bahawa sumbangan bukan warga negara kepada jumlah guna tenaga di luar bandar, terutamanya dalam konteks 2020 ni meningkat ya jika dibandingkan dengan warga negara. Jadi apabila kita nak membincangkan tentang nak memberi peluang pekerjaan untuk rakyat kita, kita perlu pastikan bahawa peluang itu diberi ya kepada rakyat kita. Itu keutamaan yang perlu kita beri. Dan satu lagi kita lihat ada changing ya di segi trend, iaitu guna tenaga bekerja separuh masa telah meningkat pada tahun 2020 jika dibandingkan kepada tahun sebelumnya, sebelum pandemik. Ini memang kita dah jangka sebab apa kan kita masa bekerja ni telah berganjak dan agak terhad ya. Jadi kita lihat ada short of shift ya, from full time to part time, yang memberi flexibility lah kepada pekerja untuk bekerja sesuai dengan restriction ya yang telah diberi oleh kerajaan. Dan satu isu penting lagi saya rasakan berkaitan tentang pekerjaan ni, kita dapati bahawa peluang pekerjaan untuk pekerja kurang berkemahiran adalah lebih tinggi jika dibandingkan dengan peluang pekerjaan untuk pekerja mahir. Keadaan ini telah berlaku even before pandemik lagi ya. Jadi saya rasa mungkin waktu pandemik ni keadaan tidak bertambah lebih baik. Jadi pada pandangan saya, kalau kita mahu mencapai menjadi negara yang berpendapatan tinggi, saya rasa kita perlu reform in terms of wages dan juga struktur pekerjaan agar kita boleh membantu sektor swasta untuk mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan untuk pekerja yang mahir, supaya graduan-graduan kita diberi lebih peluang untuk bekerja setara dengan kemampuan mereka. Saya rasa isu ini this is an outstanding issues yang kerajaan perlu memberi perhatian sewajarnya ya, supaya kita boleh meningkatkan pendapatan pekerja secara umumnya.
Okey, baik. Isu wanita, biarlah wanita yang mengajukan soalan. Silakan Wan Syarina. Syahmi, ini juga antara perkara. So, saya kira dia ada banyak perkara yang mungkin dah banyak kali kita dengar juga berkenaan dengan wanita dalam bajet kali ini. Tapi saya ingin sentuh juga sebelum kita berakhir, Syahmi. Tapi kedua-dua panelis wanita kita dah pun bercakap sebelum ini. Jadi mungkin saya nak tanya pada Datuk Nizam yang paling nampak macam pembela wanita. Jadi pendapat Datuk mungkin berkenaan dengan inisiatif pembangunan wanita. Kita lihat beberapa perkara seperti penglibatan pengarah wanita, merancangkan penyertaan wanita dalam sektor ekonomi. Ada usaha untuk memperkasakan juga masalah-masalah yang membabitkan jenayah terhadap wanita. Tapi 13 juta ringgit diperuntukkan kepada D11 Polis Diraja Malaysia untuk siasatan seksual wanita dan kanak-kanak. Adakah ini perkara-perkara yang tepat diberikan kepada tempat yang sepatutnya atau bagaimana, Datuk? Saya rasa peningkatan dari segi hasrat untuk menangani isu-isu wanita tu terlihat dalam bajet ni. Saya rasa ini juga kerana kita ada MOU dan bipartisan, jadi perbincangan tentang gender itu lebih meluas. Dan saya rasa ini antara the positive side lah. Kurang-kurangnya kita bercakap tentang masalah domestik dan sebagainya lebih kelihatan dalam bajet kali ini. Walau bagaimanapun kita balik kepada persoalan asasi. Saya rasa kumpulan yang paling terkesan dalam konteks pandemik pada hari ini adalah kumpulan wanita. Sama ada dari segi pekerjaan mereka wanita berkeluarga, wanita B40, wanita ibu tunggal. Semua ini memberi kesan yang lebih mendalam. Dan saya rasa aspek-aspek ni, dan kita nak relate balik tentang kemiskinan tadi ataupun yang jatuh miskin, saya rasa persoalan mewujudkan the program yang boleh keluar daripada masalah ini, itu saya rasa seperti mana yang kita bincang dalam konteks kemiskinan, pekerjaan dan sebagainya, itu tidak begitu menonjol. Walaupun ada daripada satu aspek yang contohnya kita cakap tentang corporate management dan sebagainya ada, tetapi the more important issue, kumpulan impact kepada wanita, kepada kehilangan pekerjaan, kepada pencarian, kepada kesihatan even. Dan juga salah satu yang saya rasa tidak diteliti dengan baik adalah tentang persoalan dari segi konteks kesan mereka dalam penggunaan masa mereka kepada PDPR online dan sebagainya. Dan rasa bila kita kita masih lagi dalam sekolah separuh dan sebagainya ni, ini memberi impak dari segi kelapangan masa mereka. Dan tidak kata wanita kontribut lebih banyak dalam konteks pembangunan pendidikan anak-anak ni. Dan ini mewujudkan, dan saya tidak lihat satu penyelesaian yang tuntas bagaimana masalah-masalah ini ditangani. Tetapi again lah, kerana dasar bajet kali ini dia menyentuh semua aspek, jadi ada tentang wanita yang menarik, tetapi adakah dia menyelesaikan semua perkara? Bagi saya tidak juga. Itu perlu dikendalami. Disebut juga tadi tentang pengedaran secara percuma kit asas kebersihan diri kepada 130,000 remaja wanita golongan B40 yang saya kira memang betul-betul diambil daripada pandangan ataupun perspektif NGO dan juga mereka yang telah pun menghadiri sesi perbincangan bersama-sama dengan MOF sebelum bajet ini dirangka. Jadi kelihatannya seolah-olah perkara-perkara yang walaupun mungkin pada orang-orang yang tidak terlibat ia agak kecil, tapi untuk wanita dan contohnya remaja yang berada dalam golongan B40 begini, perkara itu agak besar juga sebenarnya, Datuk. Tapi Wan Syarina, tapi di sini kan dari segi pelaksanaan untuk apa yang disebut oleh Wan Syarina ini, bagaimana agaknya untuk kita mengenal pasti bahawa mereka ini adalah mereka golongan yang memerlukan. Kerana dalam kad pengenalan tak ada ditulis golongan remaja ini adalah golongan B40. Jadi usaha pelaksanaan itu perlu dilihat dan dikaji bagaimana untuk menjayakannya. Jadi ini satu perkara juga, satu sudut, satu perspektif yang perlu didalami dan perlu dilihat oleh pihak kerajaan untuk pelaksanaan. Komen saya tentang benda tu. Bila kita bincang bahawa isu itu menjadi isu yang penting ataupun yang terzahir dalam bajet.
itu memberi satu bagi saya simbol yang bagi saya agak menakutkan. Kerana ia melibatkan dia sepatutnya penyelesaiannya tidak bersifat one off begitu. Sehingga kepada tahap di Malaysia ni yang boleh dikatakan satu tahap 2-3 tahun lepas kita nak cakap tentang dah sampai ke tahap negara berpendapatan tinggi dan kita masih berbincang tentang masalah itu. Itu saya setuju dengan Dr. Suraya yang sebut tadi, kita harus mengakui bahawa the majority of the masyarakat ini dalam keadaan yang dalam keadaan lemas. Dan bila datang pandemik itu, dia ditekan dengan sehingga ke bawah, sehingga persoalan asasi sebegitu pun tidak selesai. Jadi persoalan one off ni memang exciting. Nampak macam kita menjawab persoalan, tapi it's not a solution bagi saya. Dia a temporary solution, tetapi kita kena memikirkan kalau ada 130,000 itu, adakah kita boleh memberi kelangsungan pekerjaan kepada mereka dalam tempoh 6 bulan ataupun setahun yang akan datang. Kerana nak beli benda yang asas pun mereka tidak boleh selesaikan dalam konteks impact kepada pandemik. Understood. Maksudnya hanya satu perkara, satu elemen je dalam kehidupan mereka yang kita bagi percuma. Bagaimana pula elemen-elemen lain dalam kehidupan mereka yang kita tidak tahu kabarnya sekarang ini? Okey, Syahimi, teruskan. Okey, baik. Kita ada berbaki lebih kurang 10-15 minit lagi. Jadi kita mengharapkan para panelis kita boleh berebut bercakap untuk menyelesaikan analisis kita pada malam ini. Dan pastinya, bajet kali ini adalah bajet pemulihan. Daripada awal lagi kita dah cakap. Namun begitu, recovery without reform is a waste. Saya meminjam kata-kata Tan Sri Nur Azlan Ghazali. Jadi bagaimana agaknya untuk sektor IKS, PMKS ini yang memang terjejas teruk, ia ada dibentangkan. Namun seperti mana perbincangan awal kita ya, Datuk Nizam, bahawa ia tidak memberikan satu conclusion yang tuntas untuk membantu mereka yang memang dah gulung tikar, mereka yang dah bankrupt. Ada disebutkan tentang skrim grant pendigitalan, kemudian ada 50 juta untuk mikro luar bandar, 600 pusat ekonomi digital. Tapi itulah, kalau digital, kita melihat MDEC. MDEC berada di Cyberjaya, di Kuala Lumpur pusatnya. Namun ia tidak berada, tak melatari di daerah-daerah, di peringkat luar bandar. Jadi bagaimana untuk kita menjayakan, untuk membantu golongan wanita juga yang berada kebanyakannya sebagai pengusaha IKS. Jadi perkara ini tak akan sampai ke sasarannya. Jadi kita nak bercakap tentang targeted audience, targeted yang terkesan dalam IKS ini, tapi dia tidak, satu agensi one stop center itu tak melatari di setiap pelusuk kawasan. Jadi bagaimana perkara ini dapat diselesaikan? Mungkin Dr. Amezal dapat menjawab persoalan ini, pendigitalan di kawasan luar bandar misalnya. Macam betul tahu itu saya ni nak jawab. Okey, saya kebetulan saya bawa institut ISPAC JFK ni, kita banyak buat kajian berkaitan kajian dan pembinaan kapasiti SME dan sebagainya lah. Yang terbaru kita ada buat perusahaan sosial berkaitan bagaimana berkaitan dengan local wisdom lah, knowledge transfer, local wisdom, kearifan lokal. Antaranya ialah sebelum ni TMK, Timbalan Menteri Kewangan pernah singgah lah. Kita ada buat produk ikan bekok dan sebagainya. Dan kami lihat sebetulnya golongan wanita sebetulnya macam mana? Bila Timbalan Menteri dah singgah tu, kira dapat peruntukan juga tu. Tapi tak ada bunyi tu, tak apalah. Tak kisah, betul sekali kita tunjuk, kita buat something kan. Okay. Dan kami tengok alhamdulillah peserta kami ni, walaupun dah berumur, mereka boleh akses pada digital. Boleh mula buat pemasaran secara digital. Dia faham, bayangkan umur 50. Masa kami pergi, sebelum Timbalan Menteri datang tu, dia memang selalu buat Facebook live, selalu. Dia nak promote dan sebagainya. Tapi malangnya, sebelum ni dia tidak dikenali. Sebelum ni dia tak tahu akses dan sebagainya. Itu yang kami namakan sebagai digital poverty, kemiskinan digital. Yang mana mereka tak reti, walaupun dapat akses sekalipun, mereka tak reti bagaimana nak gunakan untuk bermanfaat. Dan lebih malangnya apabila mereka ada tapi mereka tak tahu. Tapi agensi tertentu tidak tahu dia wujud atau tidak. Sebab tu saya kembali pada basic, iaitu kita mesti ada pangkalan data, sama ada dia ada pihak yang berkepentingan atau tidak. Kebetulan saya sambung terus ni, saya baru balik ke lapangan buat kajian tentang food security. Dan kami jumpa isu food security bersama. Kita tengok petani-petani, peternak-peternak kita di bawah tu sangat sengsara. Kenapa sengsara? Sebab kos pengeluarannya meningkat dengan ketara. Contoh, kalau petani, dia tengok ada dua perkara yang paling ketara yang perlu ditanggungan kos. Satu ialah racun, kedua adalah baja. Kami dapati baja dengan racun ni dia naik
dia punya kos, harga dia meningkat sehingga 20 hingga 30%. Itu tinggi. Itu tinggi. Manakala kalau makanan ternakan pula, memang dalam setiap projek ternakan ataupun perniagaan bangsa ternakan, 40 hingga 60% adalah kos makanan. Dan apabila kami ke lapangan, kami dapati memang isu sama. Kos 20 hingga 60%, 20 hingga 30%, harga makanan meningkat. Harga makanan ternakan meningkat. Akhirnya, macam mana? Apa solusinya? Dia kata baik kontrol punca sumber ternakan begini berbanding dengan kontrol harga, contohnya harga ayam ada siling dan sebagainya. Dia nak ada kontrol harga sumber-sumber pengeluaran begini. Okey, saya nak kaitkan sebenarnya mereka kita tadi cerita, mereka gerti semua nak pasar, tapi mereka ada masalah di bawah ni. Di bawah ni maksudnya kos meningkat dan sebagainya. Dalam masa sama kami dapati, sekali lagi saya ulang, saya nak pangkalan data, mereka ni tidak terdapat dalam pangkalan data tertentu. Sebab apa? Mungkin dia buat usahakan secara persendirian, individu tanpa tanpa ada kumpulan atau secara kelompok. Ini menyebabkan mereka tidak, kita kata mereka tercicir lah. Jadi kalau saya nak kaitkan terus dua-dua perkara ni dengan food security, saya nampak banyak perkara perlu dibuatlah dalam bajet 2022 ni. Pegawai-pegawai kena ke lapangan lebih kerap. Lebih kerap lagi untuk pastikan tidak ada kelompok yang tertinggal ataupun tercicir. Dia akan jadi backfire balik daripada kerajaan, walaupun kita tahu kerajaan dah banyak buat, tapi kalau kerana nilai setitik ni dia akan merosakkan susu sebelanga. Itu saja saya. Terima kasih. Ya, perlukah kita kumpulkan semuanya pada bajet 2022 ini? Maksudnya banyak sekali perkara yang dilihat perlu dibuat sekarang ini, ataupun ia boleh secara berperingkat. Mungkin selepas ini sedikit, bukan semuanya sekarang. Okey, saya setuju kita tak boleh buat semua, tapi kalau kita tengok dalam bajet 2022 ni, kita dapati bahawa pemberian subsidi dan insentif untuk industri pertanian lebih kurang 1.7 bilion, besar. Jadi di situ kita nampak antara perkara yang boleh kontrol yang berkaitan dengan subsidi, dia biasa kena pada perkara yang betul-betul yang diperlukan di lapangan ataupun di kalangan di bawah ni. Sekali lagi berkaitan pertanian, baja racun, peternakan, makanan ternakan, fokus di situ. Jadi akhirnya mereka akan bolehlah keluar pada kesesaraan yang telah berlaku sekian lama, khususnya semasa PKP. Semasa PKP, harga naik tu sehingga 20 hingga 30%, menjanak naik tu. Mereka memang sesara. Walaupun tak boleh buat semua, bagi saya dengan kos subsidi dan insentif 1.7 bilion ni besar, boleh buat. Okey, saya ada dua parameter yang Sharina sebut tadi tentang persoalan buat semua atau tidak. Saya rasa bajet ni dia cuba nak buat semua. Dia touch everything, tetapi masalahnya balik pada apa yang disebut tadi, dia tidak menyelesaikan masalah struktural dan utama. Bagi saya, pandemik ni bila kita cakap tentang pemulihan, apa impak utama? Pertamanya kepada ekonomi dan perniagaan, khusus kepada PMKS dan sebagainya. Yang keduanya kepada pekerjaan. Yang ketiganya kepada kemiskinan. Contoh antara benda-benda yang besar dan utama. Tetapi persoalan bagaimana the deftness of bagaimana bajet ini menyelesaikan perkara-perkara pokok ni, bagi saya itu mewujudkan ada kelompongannya. Saya tak berapa dengar tentang tadi yang Dr. Amizah sebut tentang persoalan petani dan nelayan. Saya tak berapa dengar dalam bajet ini menyentuh secara meluas dan dalam. Dan persoalan tentang benih tak sampai baru-baru ni, ada protes di kalangan petani yang menyebut tentang masalah ni. Jadi ini bagi saya, masalah itu tidak selesai dalam konteks menyelesaikan perkara-perkara pokok yang sepatutnya, dan yang saya risaukan, dia akan menyebabkan masalah yang kita sebut dalam wawasan kemakmuran bersama, dia akan menyebabkan kesenjangan akan lebih besar. Kerana yang kumpulan-kumpulan yang mempunyai dana, modal dan kapital, dia lebih cepat akan recovery. Tetapi kumpulan yang ke belakang, yang miskin, yang kehilangan pekerjaan, dia nak catch up balik itu, dia akan mengambil masa yang lama, dan jika instrumen itu tidak kukuh, maka menyebabkan mereka akan lebih ke belakang. Dan bagi saya ini tidak sihat dalam konteks perkembangan negara ini. Okey, isu ini akan saya bangkitkan bila mana Kementerian Pertanian dan Industri Makanan tampil sebagai tetamu kami nanti di ruang bicara. Dan Wan Syarian, kita ada dua para pendidik di sini, Dr. Suraya dan juga Dr. Zofri. Jadi untuk kita mendapat sekarang kita nak pulihkan ekonomi, tapi untuk pulihkan ekonomi seperti yang saya nyatakan tadi, kalau kita tak menyusun semula segala strategi, pastinya ia akan gagal.
untuk apa juga sektor kita perlu menyusun semula, memperbaiki segala herotan-herotan yang berlaku dalam instrumen, dalam struktur ekonomi. Jadi untuk penghujung ini kita akan buat satu round table. Kita mulakan dengan Dr. Suraya. Di mana titik permulaan untuk kita memperbetulkan herotan-herotan dalam struktur, dalam pelaksanaan untuk menjayakan bajet 2022 ini sambil kita mengendong apa yang tertinggal, apa yang tercicir dalam bajet 2021. Dr. Suraya. Wah, bajet dah lepas kan? Yeah. So dia dah allocate, dia dah letak mana yang patut, tapi mungkin sometimes kita suka bagi allocation kepada apa orang kata symptom of the penyakit rather than cari sebab penyakit itu berlaku dan cuba. Saya tahu bajet ni setahun dia memang it's not a long term plan, tetapi ia boleh menjadi salah satu instrumen untuk memastikan kita memberi kepada menjana allocation kepada punca itu berlaku, iaitu masalah struktur. Saya setuju dengan Datuk Nizam dengan berkata bahawa kalau kita silap tafsir masalah dan kita saya silap tafsir masalah dan kita menjanakan bantuan kepada jalan yang salah, jadi dia tak memanfaatkan apa-apa dari segi penjanaan ekonomi. Jadi saya rasa baseline untuk apa yang penting juga perlu ada, dan kenapa masalah ni masih berlaku sebelum pandemik. Pandemik ni menunjukkan masalah itu makin ketara kita nampak. Jadi dah nampak sekarang apakah jalan terbaik untuk memastikan adanya pemulihan dengan reform. Ini bukan cara yang senang because government boleh bagi duit, boleh bagi ni. Tetapi bagi saya, pihak firma kena memastikan yang mereka mengambil kesempatan ini untuk membuat perbaikan struktural. Sebab yang masalahnya adalah firma daripada awal, the private sector. Dan dia terkesan kerana perkara ini pandemik berlaku. Now, saya nak tanya satu soalan sama ada selepas ini adakah firma akan buat R&D? Adakah firma akan memastikan gaji akan makin tu dia Datuk Nizam dapat. Jadi apa yang kita buat ni tak akan mendapat apa-apa benefit kalau mereka yang patut memberi to supply the types of jobs yang memang elok dan decent dan with good paying jobs tidak mahu melakukannya. Jadi sebanyak mana pun kerajaan menolong tak akan berjaya lah. Okey, 1 minit je. Kita minta kepada studio director kita 1 minit. Dr. Zokri, ringkas. Kita terpaksa concludekan di sini. Jadi Dr. Zokri mewakili semua ahli panel. Silakan, 1 minit. Saya nak cuba bagi the benefit of the doubt lah setelah kita dah critical pada kerajaan. Saya nak bagi satu benefit of the doubt. Mungkin bajet ini adalah satu rencana untuk kita mengenal pasti lompong-lompong yang ada patut yang kita kenal dalam negara kita. Walaupun kita touch on everything, tetapi mungkin ini antara usaha kerajaan untuk sedaya upaya untuk menyelesaikan masalah rakyat. Tetapi kita harus lihat ada perlu penambahbaikan dari segi pelaksanaan supaya ia tidak menjadi one-off. Ia juga perlu lebih mendalam. Ia perlukan kajian di lapangan. Jadi benda-benda ini harus digiat dan digerakkan bersama apabila kita melaksanakan bajet ini. Tak apalah bajet ni sentuh semua benda. Tetapi kita harus pastikan dalam masa kita menyentuh semua benda ini, pihak berkuasa ataupun pihak kerajaan haruslah turun kembali ke lapangan untuk menyelesaikan apakah permasalahannya di peringkat asas dan di peringkat basisnya, supaya kita melihat pada tahun yang akan datang ada kesinambungan, ada connection dengan tahun ini sehinggalah lengkapnya RMK ke-12 pada 4 tahun yang akan datang. Jadi saya rasa kita harus sambut baik apa yang telah dibentangkan di Belanjawan 22, tetapi kita juga mengingatkan perlu ada langkah-langkah yang proaktif dan langkah-langkah yang terus agresif dan berkesan untuk memastikan pelaksanaannya terjamin dan juga ia sampai kepada pokok pangkal ataupun masalah asas kepada sesetiap yang telah dibentangkan dalam bajet 2022.
Okey, baik. Terima kasih semua. Jadi Wan Syarina, tadi Datuk Nizam kata kita berakhir pukul 10 pagi. Esok. Jadi sebenarnya Datuk, kita berakhir 10 malam Datuk. Saya tahu Risau banyak dah perkara dengan 83 muka surat, 86 muka surat daripada ucapan bajet ini. Kita akan melihat satu persatu dan jangan pernah terik kepada kelima-lima tetamu kita. InsyaAllah kita akan secara in-depth juga kita akan bicarakan satu persatu tentang isu ini. Jadi kami akan panggil lagi. Semuanya kena bersedia. Wan Syarina. Ya, betul. Terima kasih untuk semua sekali lagi yang bermula sebagai budak nakal tapi hujung dikonkludkan dengan cara yang sebagai budak baik. Jadi terima kasih sekali lagi pada semua. InsyaAllah kita jumpa lagi pada lain masa. Inilah Ruang Bicara Bahas anda menonton di Bernama TV. Saya Wan Syarina. Dan saya Syuhaib Muhammad. Assalamualaikum. Jumpa lagi.